Baiklah, sekarang saya akan memberikan anda perkembangan mengenai status COVID-19 di Negeri Sembilan. Sebelum saya serahkan Selamat Pagi Malaysia ini untuk cerita pagi, Nur Ashikin sudah pun bersedia di sana. Tetapi sebelum itu, kita lihat dahulu angka kes baharu di Negeri Sembilan, antara negeri yang mencatatkan kes positif COVID-19 tertinggi di Malaysia. Nombor 3 selepas Kuala Lumpur dan selepas Selangor dan juga Kuala Lumpur. Semalam, Negeri Sembilan mencatatkan sebanyak 771 kes baharu COVID-19 dan juga kes kumulatif di Negeri Sembilan sehingga semalam 61,029 kes dan juga kes yang sedang dirawat adalah 10,047 kes. Itu antara nombor dan juga kes positif COVID-19 yang telah pun dicatatkan di Negeri Sembilan semalam. Dan juga ini status program imunisasi COVID-19 kebangsaan di peringkat Negeri Sembilan. Tahniah diucapkan kepada rakyat Negeri Sembilan apabila 100% jumlah populasi telah pun mendaftar untuk mendapatkan vaksin COVID-19 dan juga sebanyak 416,836 individu telah pun menerima dos vaksin sekurang-kurangnya 1 dos, menjadikan 36.9% daripada jumlah populasi Negeri Sembilan telah pun menerima sekurang-kurangnya 1 dos vaksin COVID-19. Jadi tahniah diucapkan kepada populasi dan juga masyarakat Negeri Sembilan. Baiklah, Nur Ashikin telah pun bersedia untuk cerita pagi di Negeri Sembilan. Katanya bagaimana sambutan Hari Raya Aidiladha yang perlu patuh SOP. Silakan Ashikin. Baik, terima kasih. Assalamualaikum dan selamat pagi Malaysia. Hari Raya Aidiladha pada tahun ini 10 Zulhijjah 1442 Hijri masih disambut dalam situasi kita mendepani pandemik COVID-19. Malah keadaan ketika ini memerlukan setiap individu untuk mengawalkan diri dengan lebih ketat bagi mengelakkan diri terkena daripada jangkitan virus tersebut. Di Negeri Sembilan, bagi mengetahui bagaimana sambutan Hari Raya Aidiladha tahun ini, bersama-sama saya adalah Mufti Negeri Sembilan, Datuk Muhammad Yusof Ahmad. Apa khabar, Datuk? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Datuk. Baik, Datuk. Seperti yang telah diumumkan oleh Menteri Besar Datuk Seri Aminuddin Harun, ibadah korban di negeri ini terpaksa ditangguhkan berikutan kes COVID-19 yang semakin tinggi. Jadi bagaimana dengan individu yang telah bernazar untuk menunaikan ibadah korban tersebut? Ya. Soalan tadi, sebagaimana kita maklum, Yang Amat Menteri Besar telah pun memberikan kenyataan ibadat korban pada tahun ini ditangguhkan. Jadi kita dapati ramai juga antara masyarakat Islam hari ini yang telah berhasrat untuk mengadakan ibadat korban ini, walaupun dia merupakan satu ibadat yang sunat yang sangat dituntut, tapi apabila dia dinazarkan, dia menjadi satu ibadat yang wajib. Walau bagaimanapun, dalam keadaan ini kita lebih mengutamakan keselamatan masyarakat Islam daripada dijangkiti oleh wabak COVID-19 yang menular begitu tinggi mendadaknya ini. Jadi dengan itu, sesiapa saja yang nak melakukan ibadat ini, sama ada ibadat sunat ataupun ibadat yang sunat yang telah dinazarkan menjadi wajib, mereka ni tetap mendapat pahala atas niat mereka itu untuk mengadakan ibadat korban. Jadi dalam agama kita mengatakan sesuatu perkara yang baik itu apabila diniatkan, dia tetap diberikan pahala atas niatnya itu, dan apabila dilakukan, dia akan dapat gandaan 10 kali ganda daripada apa yang diniatkan itu. Jadi saya harap masyarakat Islam tidak bimbanglah dalam perkara ini. Sesiapa saja pun yang dah bernazar itu bolehlah ditangguhkan dulu ibadat korbannya ini pada masa-masa yang akan datang apabila tidak ada lagi halangan-halangan, dan dia tetap mendapat pahalanya apa yang telah diniatkan itu sebagai ibadat korban. Baik, Datuk. Ketika ini banyak juga iklan yang mengajak umat Islam untuk melakukan ibadah korban di luar negara, dan ada yang tertarik kerana harganya yang lebih murah. Jadi apa pandangan Datuk mengenai perkara tersebut? Jadi ibadat korban yang dilakukan di luar negara ini memang telah pun lama diikuti dan dilakukan oleh masyarakat Islam kita.
sama ada di Negeri Sembilan ini khususnya dan juga di Malaysia amnya. Jadi ibadat ini, korban ini dilakukan ialah untuk kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi apabila kita nak melakukan sembelihan, apa yang pentingnya ialah kita menyediakan binatang ternakan yang terbaik bagi kita dan yang termampu kita lakukan. Jadi bukanlah kita memilih binatang yang termurah, tetapi kita bukan berkorban harganya, tetapi kita berkorban binatang tersebut, seperti binatang yang sehat, binatang yang banyak daging, binatang yang tidak cacat, binatang yang tidak berpenyakit. Jadi kalau binatang itu di mana-mana pun, harganya tentulah berbeza sekali di negara kita dengan negara yang lain. Kalau sekiranya di negara lain, binatang yang sama, harganya lebih murah lagi daripada binatang yang sama di negara kita. Jadi kita memilih untuk berkorban di luar negara itu bukanlah kerana harganya yang murah, tapi kerana binatang itu binatang yang sama keadaannya, binatang yang banyak dagingnya, binatang yang tidak berpenyakit, binatang yang tidak ada cacatnya. Di samping itu pula dapat kita memberikan bantuan kepada penduduk-penduduk setempat yang menghadapi kesusahan dan kesulitan untuk mendapatkan daging kurban ini. Jadi tak kiralah sama ada yang di dalam negeri kita pun, ada juga yayasan-yayasan ataupun penganjur-penganjur yang mengadakan korban di tempat-tempat lain, sama ada umpamanya di Sabah ataupun tempat lain. Jadi apa yang dibuat itu hanya untuk memberikan bantuan kepada penduduk setempat, samping itu mengkorbankan binatang yang terbaik dan yang termampu oleh mereka. Baik Datuk, secara ringkasnya mungkin Datuk boleh kongsikan, sarankan antara ibadah lain yang boleh dilakukan oleh umat Islam ketika Hari Raya Korban ini. Jadi pada bulan Zulhijjah ini ada hadis-hadis yang menyebutkan bahawa antara hari-hari yang terbaik dalam bulan-bulan Islam kita ini ialah 10 hari yang pertama dalam bulan Zulhijjah. Kerana di situ banyak ibadat-ibadat yang boleh dilakukan yang memberikan kita ganjaran pahala daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi antaranya ialah kita disunatkan berpuasa pada awal Zulhijjah ini sehinggalah pada 9 Zulhijjah nanti. Jadi ibadat puasa ini memanglah satu ibadat yang besar juga yang boleh memberikan peringatan kepada kita supaya menginsafi kesusahan orang lain. Dan juga kita menimbulkan perasaan untuk membantu mereka-mereka yang dalam kesusahan. Jadi itu satu daripada ibadatnya yang dilakukan yang baik dalam tempoh 10 hari pertama bulan Zulhijjah ini. Yang keduanya, bagi orang yang hendak berkorban, dia sunat pula supaya dia tidak memotong kukunya dan memotong rambutnya, mencabut bulu-bulu di badannya sehinggalah sampai korbannya dilakukan. Itu yang juga ibadat-ibadat yang lain, ibadat takbir misalnya. Jadi ibadat takbir dalam Idul Adha ni ada dua bentuk. Satu dikatakan takbir mursal yang boleh dilakukan pada bila-bila masa daripada 9 Zulhijjah sehinggalah salat hari raya dilakukan. Yang keduanya takbir muqayyad, iaitu takbir yang dilakukan mengikuti salat-salat fardu yang kita adakan selama daripada 1 Zulhijjah sehinggalah kepada 3 Zulhijjah, iaitu ada 4 hari. Itunya. Okay, baik, terima kasih banyak Datuk. Baik, sekian dahulu perkongsian cerita pagi dari Negeri Sembilan. Kembali ke studio. Selamat pagi Malaysia.